Juga ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, di mana baru-baru ini sekiranya kita lihat laporan United Nations Conference on Trade and Development. Tahun lepas walaupun waktu pandemik, tetapi jumlah pelaburan FDI yang masuk ke ASEAN masih berjumlah 137 bilion. Tetapi saya berasa amat sedih sekali kerana Malaysia kini berada di kedudukan yang tercorot dan merosot dengan begitu dahsyat sekali. Dulu kita di negara ASEAN, kita hanya ketinggalan jika dibandingkan dengan Singapura. Tetapi kini di mana kedudukan FDI yang masuk ke ASEAN, kita telah kalah kepada bukan saja Singapura, kita kalah kepada Indonesia, Vietnam dan juga Filipina. Dari jumlah 137 bilion pelaburan, hanya 2.55% sahaja ataupun 3.5 bilion US dollars yang masuk ke negara kita. Ini bermaksud kementerian ini memainkan peranan yang penting untuk wujudkan satu ekosistem yang kondusif. Tetapi daripada jumlah pelaburan yang masuk ke ASEAN, terbukti di mana pelabur-pelabur asing telah menggunakan duit mereka untuk mengundi, tidak melabur di tanah air kita yang tercinta ini. Saya rasa perkara ini perlu diberikan satu pandangan yang cukup berat supaya Malaysia kekal sebagai satu destinasi pelaburan yang dinampak sebagai center of excellence dan juga center of investment dalam aspek keusahawanan. Dan perkara yang seterusnya saya ingin bangkitkan adalah di mana kita sekarang ini telah pun luluskan 80 juta ringgit untuk Institut Keusahawanan Negara di bawah kepala 96000. Saya nak tanya sebenarnya mengikut laporan Bank Dunia, atas dasar ekonomi baru yang tidak saintifik telah pun ketinggalan zaman dan tidak mengikut keperluan dan juga keupayaan, sebaliknya mengikut warna kulit, menjadikan Malaysia mengalami krisis brain drain. Laporan Bank Dunia menunjukkan di mana negara kita kehilangan bakat 1.2 juta orang dan antaranya 350,000 adalah golongan profesional yang menelan kos pendidikan berjuta-juta ringgit untuk kita mendidik, tetapi akhirnya negara kita hilang bakat tersebut yang perlu kita kaji semula. Bayangkan jika anak-anak muda kita di bawah semangat keluarga Malaysia, mereka semuanya adalah saudara mara kita. Bayangkan Menteri, jika mereka semua kembali ke tanah air kita bekerja menyumbang kepada pembangunan negara, saya rasa Malaysia bukan saja akan menjadi the little tiger of ASEAN, kita boleh jadi the dragon of Asia. Ini memerlukan pimpinan yang berwawasan jauh, berpandangan jauh, dan kita haruslah mempunyai berlapangkan dada memastikan supaya anak-anak muda kita kembali ke negara kita untuk terus menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara terakhir yang saya ingin membangkitkan adalah sebenarnya baru-baru ini kita berasa teruja bila kita lihat ASEAN mempunyai 12 buah syarikat unicorn. Unicorn bermaksud syarikat yang mempunyai nilai pasaran melebihi 1 bilion US dollar. 1 bilion US dollar. ASEAN ada 12. Memandangkan Menteri di sini, saya nak kongsikan laporan ini. Sebenarnya unicorn in ASEAN, Singapura ada 6. Iaitu number 1, Sea, Garena. Number 2, Razer. Number 3, Trax Image Recognition. Number 4, Grab. Grab sekarang syarikat Singapura. Okay? 5, Lazada. Number 6, Packsnap. Indonesia ada 4. Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Filipina ada 1, Levolution, Pre-Crafted. Vietnam ada 1, WeNG. 12 syarikat unicorn, Malaysia KOSONG, kosong. Satu pun unicorn tak ada di Malaysia. Yang ada, Grab pun sekarang ini dicuri ataupun dicolek ataupun ditarik oleh Singapura. Mengapa? Kita ada syarikat unicorn tapi kita tak dapat kekalkan syarikat unicorn negara kita. Grab kini dijangka bernilai dan akan disenaraikan di Nasdaq New York bernilai 40 bilion USD. Menteri, 40 bilion USD.
Bayangkan syarikat ini jika dia bertapak di Malaysia, bayar cukai kepada kerajaan, bayar cukai kepada hasil kepada negara kita, berapakah hasil kita akan dapat? Memandangkan ini satu, saya rasa kita perlu overhaul sistem kita untuk memastikan kementerian memainkan peranan yang cukup penting, wujudkan ekosistem yang inklusif, kondusif, selaras dengan visi dan misi dalam buku bajet yang ada dalam yang kita bahas ini. Saya mohon penjelasan dari Menteri. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi.